محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, terlebih dahulu sama-samalah kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bila ulu panjat puji kesyukuran Allah Subhanahu wa taala kerana telah meletakkan kita selaku orang Islam dan beriman kepada Allah. Sesungguhnya sebesar-besar nikmat adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Ya, alhamdulillah kita berada dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, bukan daripada kalangan akidah Syiah. Tuan-tuan dan berahmati Allah, minggu lepas kita masuk sedikit kupasan bab akidah orang Islam yang dihuraikan secara ringkas. Artinya kalau ditanya, kalau kita ni orang Islam ditanya akidah tu, kalau orang Kedah dia cakap menantang apa? Akidah tu apa dia? Kalau kata kita ni ada akidah ahli sunnah wal jamaah tu, dia akan tanya akidah tu apa dia? Syariat tu apa dia? Akidah ada beberapa bahagian. Mengucap dua kalimah syahadah itu menjadikan kita selaku orang Islam kepada Allah. Kadang-kadang ada perkara yang boleh membatalkan balik syahadah tersebut. Hai tuan-tuan dan berahmati Allah, minggu lepas kita masuk satu tajuk sahaja, bab pembatalan perkara-perkara yang kita buat, sama ada daripada segi percakapan, pertuturan, daripada segi perbuatan, ataupun daripada segi niat, boleh membatalkan syahadah. Kita orang Islam mengucap dua kalimah syahadah, tapi ada beberapa perkara yang kita buat dalam tiga kategori tersebut boleh menyebabkan terputusnya ataupun terbatalnya syahadah kita. Baik tuan-tuan rahmati Allah, bila mengaji bab akidah ni, bab akidah ni adalah satu pengajian yang orang tak suka mengaji, kecuali kita lah. Pasal bila mengaji bab akidah, insya-Allah semua akan khusyuk, tawadhu. Minggu depan tak mai. Pasal mengaji bab akidah dia mengantuk. Mengaji bab akidah dia bukan nak boleh buat lawak-lawak. Fiqh tak apa, dia boleh reka. Soalan pun orang tanya hak fiqh ni dia luah. Soalan kadang-kadang tak masuk akal, dia tak buat pun saja dia nak reka. Tapi bab akidah serius. Sebab perkara yang kita bincangkan akan merosakkan akidah. Jadi kita ni selaku orang Islam, kalau berlakulah perkara tersebut, kita dikategorikan sebagai kategori yang mana? Adakah sebagai riddah, yakni murtad? Adakah sebagai kufur? Adakah sebagai syirik? Perkara yang kita buat. Minggu lepas kita bincang bab syirik, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Syirik ada dua, syirik saghir, syirik kabir. Ada orang ulama kata syirik jali, syirik khafi.
syirik besar, syirik kecil, sama. Sebelum nak masuk rasa akidah ni, kita masuk dulu pembahagian akidah. Orang Islam wajib ni tahu. Kalau bukan orang Islam, tak apa, dia tak mengaji bab akidah dia. Sebab tu kadang-kadang dia boleh berbohong, dia boleh tipu Tuhannya. Tapi untuk orang Islam, ikatan kalimah syahadah tersebut, maka terikatlah kita di bawah undang-undang syarak orang Islam. Bila dipersoalkan apa itu yang dikatakan pembahagian akidah, kita belajar akidah itu ialah simpulan ikatan. Ikatan simpulan kita menyebabkan kita tertakluk di bawah hukum Allah. Apabila tersimpul ikatan di bawah hukum Allah, kita kena laksanakan apa yang diperintahnya, kena tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Larangan ataupun surahan perintah Allah, kalau kita ingkar, macam orang Syiah, dia menidakkan satu ayat Al-Quran. Sebenarnya Allah barih ni, Saidina Osman silap letak barih. Sepatutnya barih dalam membasuh kaki itu barih di bawah, katanya. Walaupun satu huruf, walaupun barih, maka dia telah menjatuh kufur ataupun murtad. Tak boleh tuan-tuan, bukan boleh main-main. Kalau dia tu bukan Islam, India non-Muslim, kita duduk Malaysia, kalau sebut kata Islam mesti Melayu. Tak, Islam tak semestinya Melayu. Islam dia keseluruhan. Di negara Cina mana ada Melayu orang seorang? Semuanya Cina Muslim. Mana ada Melayu sana? Tak ada. Baik, katakanlah sekarang ni ada India non-Muslim, dia menegah dan menahan sambutan Maulidur Rasul. Tak boleh tuan-tuan sambut di sekolah, dia tahan, tak bagi. Dia tak apalah, akidah dia tak apalah, lentak pergi kat dia lah, dia cakap begitu. Tapi kalau orang Islam betul rosak akidah. Sebab sambutan tu, kalau para sahabat tu, Masya Allah, tabarakallah, menyayangi Rasulullah tu adalah hukum dia wajib. Bukan kita sambut birthday Nabi tu, Maulidi Rasul tu, bukannya cara kita bakar lilin. Kita berselawat, kita menyusuri balik perjuangan baginda. Dan kita nak tanamkan sebenarnya akidah menyayangi Rasulullah sejak kecil lagi. Dia tak apalah, dia India non-Muslim, dia bukan Muslim. Tapi kita orang Islam, kalau mengiyakan sekali apa yang dikatakan non-Muslim, kita termasuk dalam golongan tersebut. Pembahagian akidah ada 3. Satu, rububiyah, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid al-asma' wa sifat. Tauhid rububiyah menyatakan Rabb. Rububiyah, kita ingat satu je perkataan dia, Rabb. Kalau tauhid uluhiyah, kita ambil Allah tu sebagai ilah kita. Kita tak boleh menafikan sedikit pun kekuasaan Allah. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu kita tak boleh nafikan. Bukan ada orang lain bagi, hanyalah Allah. Itu tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Tauhid asma' wa sifat. Barang siapa yang menghafal, kita ambil matan dia. Barang siapa yang menghafal seorang hilang, duk pi jerit Sungai Mengulu. Budak-budak main bola kita yang hilang seorang, kena 6-0 pula tu. Kena sikit-sikit tak apa kak. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah innahu witrun yuhibbul witr. Allah itu memiliki 99 nama yang baik, kurang satu jumlahnya 100.
barang siapa yang mampu menghafalnya, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ganjil, yakni Esa, dan dia menyukai bilangan yang ganjil. Riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan rahmati Allah, artinya yang Asmaul Husna ni yang selalu ditayangkan dalam radio, yang didendangkan dalam radio, corong radio pagi-pagi ke, radio Jakim ke, radio siapa ke, adalah untuk yang pertama akidah lah tu, untuk menanamkan akidah. Dulu kita ada lagu Alhamdulillah syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Tak ada lah lagu tu. Pasal lagu tu salah. Lagu tu salah, bukan salah sendiri kata tu, salah kalimah Allah tu. Dia sebut Allahu Akbar. Akbar, bar mana boleh panjang, pendek. Dia tak boleh dah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, artinya asma' wal sifat dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga orang yang boleh menghafal asma' wa sifat. Asma' Allah iaitu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kalau sekadar menghafal tapi tak faham pengertian, nak masuk ke mana? Zul Jalali wal Ikram tu apa? Al-Basit. Kena tahu, kena mengaji. Kita kena mengaji ya, kena mengaji. Artinya asma' wa sifat semua orang boleh apa? Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul, sampailah akhir. Itu rahmati Allah. Di sekolah sekolah kebangsaan, asma' wa sifat ni hanya dipelajari 10 tajuk saja. Asma' wa sifat 90 lagi saya tak tahu lah kot sekolah menengah dah. Hanya 10 sifat Allah, sikit sangat. Asma' wa sifat dipilih-pilihnya As-Salam, As-Sabur, Al-Hadi. Ini ambil sikitnya. Sebab itulah akidah. Kalau tuan-tuan nak rujuk, macam saya ni cukup berguna lah mencari-cari. Seorang ustaz dia mesti ada buku rujukan. Larat nak harap ke buku teks. Buku teks tak akan mampu menghuraikan segalanya. Yang nak menghuraikan tu ialah kena cari buku. Dan saya cari, saya jumpa, tuan-tuan. Sebab saya dapat duit BRIM tu, duit apa? Duit ni, duit orang mengaji ni, dapat 250 kan. Kami 2 lelaki bini, suami isteri, dapat 500. Berbelanja habis-habisan. Siapa yang belanja di kedai dia 250 menggunakan apa nama, cek apa orang panggil, apa dia orang panggil tu, kupon tu. Kedai tu bagi pula RM50. RM50 kupon, jadi 300. Tuan-tuan rahmati Allah, tunggui. Saya dapatlah sebuah buku dengan nama Mu Aku Hidup, tajuk dia Asmaul Husna, yang dikarang oleh Tuan Guru Datuk Nik Aziz bin Nikmat. Dia buat dalam ni Al-Quddus, As-Salam, terang satu-satu. Kita nak tunggu nak mengaji lambat lah. Ustaz nak mengaji lambat, dia lambat. Semua satu-satu dia terang. Kenapa kita beriman dengan sifat Allah, dengan nama Allah Al-Ba'ith, Al-Majid, yang maha mulia, yang membangkitkan. 99 ni bukan senang. Di dalam Al-Quran dulu, Quran Majid dulu, bukan Quran Karim. Quran Karim tak tahu, tak perasan. Sebab lah Quran di sekolah semua pakai ni, tak pakai Quran. Di kulitnya tu mesti ada Asmaul Husna 99, tapi sedikit pun tidak ada makna. Kalau tahu makna pun kita tak boleh nak urai, maka tak termasuklah dalam golongan dakhalal jannah. Setakat boleh hafal, burung pun boleh. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Ini saya dapat satu rujukan, saya kata ini yang terbaik. Ini yang terbaik sebab dia bahasa Melayu, tulis Rumi. Baik.
Tuan-tuan rahmati Allah, itu tauhid asma wa sifat, mesti kenal tiga ni. Kalau tak kenal Allah, tak kenal diri kita, kita takkan kenal Allah. Kita kena kenal Allah, kenal pencipta kita, barulah kita boleh tunduk kepada Allah. Barulah bila ada Syiah mai masuk, Syiah mai duk kempen, kita tengok balik, ni betul ke ni? Ini salah, ni dia salah dah, ni salah. Takkan Allah Ta'ala perintah suruh pukul badan macam wesak dia? Takkan macam ni Islam suruh duk tetak kepala bagi berdarah meramu? Takkan macam ni Islam? Ini satu benda yang pelik ni, menyeleweng. Ini akidah. Alright, dia tak masuk sebab dia mengetahui akidah, hakikat dalaman yang saya beritahu minggu lepas. Tunjang akak pokok tunjang. Kalau pokok tu pokok nyok, main ribut balik dah, terakat kelingan kak. Pasal akidah tak ada. Tapi akidah daripada kecil kita tanam. Apa salahnya di rumah pasanglah Asmaul Husna, dalam radio pasanglah CD yang ada Asmaul Husna, pasang, bagi dia boleh hafal, barulah dia mencintai. Kalau depa pun tak pernah dengar, tiba-tiba di sekolah kita pasang, depa tak pernah dengar, ikut semua senyap, budak-budak tak boleh hafal, tak boleh ikut. Pasal di sekolah hanya sekali-sekala boleh pasang. Kalau pasang hari-hari, sekolah agama kan ni, sekolah Arab ke pula. Tuan-tuan rahmati Allah. Baik, artinya peranan kita semua masyarakat, termasuk mak dan ayah, termasuk peranan saya cikgu di sekolah. Sumbangan akidah walaupun sedikit kita tanam kepada anak, sudah pasti esok akan membuahkan hasil yang tinggi. Kita habaq nak, pasal apa nak demam ni? Pasal apa demam? Beritahu dekat dia, Allah Ta'ala nak uji. Sebab yang sehat dan menyembuhkan penyakit itu ialah Allah. Tanam sifat tu. Tapi kita ni silap, termasuk saya silap. Contoh dia lah, orang darah tinggi, kencing manis. Ada orang yang rebuih asam glukok sekepin, rebuih asam glukok sekepin, dia minum lega, darah tinggi kencing manis. Setiap hari Rabu tak payah duk pergi tunggu beratok baris ambil ubat baru, tak payah. No, sebab dia dah ada hari dah kan. Di sini hari apa tau, di klinik hari apa, setiap hari dah. Oh, dia tak bahagikan. Kalau di luar khas hari Rabu lah, untuk darah tinggi kencing manis. Maka ramailah orang darah tinggi kencing manis duk potong. Dia dapat betul rebuih asam glukok lah, minum lega. Pasal apa sihat dah, dia kata lega lah. Makan apa? Asam glukok, asam kepin. Dia pun balik rebuih, kawan nak kawan sekali ni rebuih. Dia kata aku minum sampai cirit, tak lega-lega. Kod nak tersebut keluar daripada mulut ni yang kata akidah. Hang makan asam glukok, hang rebuih minum lega, pasal badan sesuai dengan asam glukok, faham? Tapi aku tak sesuai, sampai aku cirit minum 1 kilo aku boleh rebuih, tak lega. Kalau akidah, dia kena sebut sembuhkan penyakit tu ialah Allah, bukan kerana sesuai badan. Ada orang yang makan lega, ada orang yang tak lega. Tapi kita akan sebut, oh tak sesuai untuk dia, sesuai untuk kita. Sebab tu ada orang yang banyak jenis dia makan. Kadang-kadang berjumpa satu tempat yang bila dia makan benda tu lega. Itu akidah. Itu rahmati Allah. Yang nak menyembuhkan penyakit ialah Allah. Itu akidah. Kita kena tanam anak nak makan ubat ni. Ni ubat ni penyebab untuk menyembuhkan penyakit, dia makan. Dah lega dah, sejuk balik lah, tak balik. Kawan saya tadi di sekolah dia duduk menyerangguh atas meja. Pasal apa ni kak? Seminggu dah ustaz demam, tak lega-lega. Kalau seminggu ni namanya, kalau doktor panggil virus, kalau Islam panggil, perubatan Islam panggil wabak. Maka dalam perubatan Islam, antibiotik dah tu pokok dukung anak tu, ataupun slash amin buah.
Ni betul ni. Ambil pokok tu campur dengan daun mamu. InsyaAllah. Cara dia tak boleh lah, mak dia saya rakam. Tuan-tuan rahmati Allah, saya pergi terbang sampai Kuala Lumpur. Sampai Kuala Lumpur, rumah pak menekan ada sepupu. Demam sebulan, bukan dekat seminggu, sebulan tak lega. Tak apa, nanti abang pergi try tengok. Pipi alhamdulillah lega, tuan-tuan rahmati Allah. Penyebab dah. Baik, sekarang kita dah masuk dah. Bab tauhid ada 3. Kita belajar akidah bab tauhid ni berapa bahagian? Ada 3. Pertama uluhiyah, rububiyah, tauhid asma wa sifat. Apa benda uluhiyah, rububiyah belajar. Apa benda itu asma wa sifat? Asma Allah ada 99. Ada ulama kata 100, ada yang kata 200, ada yang kata 1000 pun ada. Tapi semua pendapat 99. Sifat Allah Ta'ala 20 yang kita duk mengaji zaman-zaman dulu. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih. Sebab tu saya kata kalau masih lagi di sini kan, kok bulan 6 ni kena tukar guna kitab hak orang tutup dulu ni, kitab perukunan. Syok saya mengaji kitab perukunan. Kitab perukunan ni masih lagi dijual, masih lagi ada, masih lagi segar di pasaran. Seronok perukunan ni sebab dia terjemah tu, dia terjemah orang dulu mengaji. Allah wujud, wujud artinya ada, lawannya tiada. Lawannya tiada. Wajib Allah Ta'ala tu ada, tiada ada. Mustahil Allah Ta'ala tu tiada. Dalil Allah Ta'ala tu ada, adanya alam ini. Seronok. Dia semua adanya alam ini. Iyalah, kalau tak ada alam ni asal dia tiada, kemudian baru ada. Benda yang ada tak ada ni ialah makhluk. Benda yang kekal ialah Allah dan sifat-sifatnya. Sebab itulah kita wajib berakidah. Bila kita belajar akidah ni, kita wajib kena belajar sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ni kalau kita ambil satu ruang pula nak belajar sifat Allah, insya-Allah insya-Allah tak ramai orang ngaji sifat Allah terus. Tuan-tuan tak apalah, tak ada masalah. Baik, kemudian kita masuk dalam perkara-perkara yang merosakkan akidah. Yang pertama ialah syirik. Apabila kita melakukan sesuatu perkara bukan kerana Allah, kerana sifat sombong, riak, takabbur. 3 sifat ni sifat yang ada pada Allah. Kalau dimiliki oleh manusia, maknanya dia telah melakukan syirik kepada Allah. Okey, alright. Kalau dia melakukan ibadah bukan kerana Allah, kerana orang, ibadahnya tak diterima, malahan mendapat dosa, iaitu syirik kepada Allah. Kita kena takut. Ada ulama mengatakan bahawa boleh membenarkan apabila kita nak mensedekahkan sesuatu benda, kita war-warkan sedikit. Malam ni saya tapi kena tengok niat lah. Artinya akidah dia dah kuat, makam dia tinggi. Orang yang nak war-warkan tu, malam ni saya sedekah sebagai permulaan untuk tabung khairat kematian kita. Oleh sebab kerana kosong, pasal hari-hari mati kosong, jadi saya mulakan dengan duit RM1,000, tuan-tuan, 1,000, supaya orang yang ada takkan gamak kelak RM1 kan. Takkanlah gamak kelak RM1 buah duit biru, buahlah duit hijau ke duit merah kan. Jadi artinya dia nak ambil pemberian tu boleh diwawarkan supaya bangkit ada rasa keinginan yang lebih untuk nak bersedekah, sama tinggi, sama nilai dengan orang yang bagi. Yang tu boleh. Kalau niat, bergantung pada niat lah orang yang sedekah tu. Kalau kita macam saya, tuan-tuan ni tengok saya nak buat 1,000 muhung, tak ada kerana Allah lah, mesti pasal nak menunjuk. Kalau saya lah, tuan-tuan rahmati Allah. Baik, artinya kena niat, jaga elok niatlah hati kalau kita nak tunjuk ke orang. Kalau tidak, keikhlasan tu apabila kita buat dia ghaib,
Dia ghaib dalam diri, dia tak tahu pergi mana. Dia bukan dia menunjuk-nunjuk. Tulis itu bukan saya tak bagi, tapi contoh, itu bergantung pada orang tu lah. Contoh, hamba Allah tulis tu RM1,000, biar orang tertanya-tanya, siapa hamba Allah ini? Bukan kerana Allah ni, dia seronok tulis hamba Allah. Kalau hamba Allah tak payahlah tulis 1,000 kan, tapi mesti orang akan tanya, ni 10,000 ni siapa punya? Ni aku lah ni. Tentera macam Allah. Dia bergantung pada orang tu. Jadi artinya bila kita nak buat sesuatu perkara, biarlah dia ghaib dalam diri kita. Ikhlas ni tak boleh nak tunjuk, tak boleh nak habaq. Orang tak tahu melainkan Allah saja yang tahu. Melainkan Allah. Baik. Tu akidah belajar ni payah. Lagu mana? Payah. Yang kedua, perkara yang boleh menyebabkan akidah kita ataupun kalimah syahadah kita itu terbatal. Yang kedua kerana kufur. Rosak akidah kita tu. Yang kedua kerana kalau kita melakukan perkara-perkara yang kufur. Apa benda kufur? Kufur ni bermaksud tidak percaya kepada Allah. Dia tak percaya, dia tak yakin pada Allah, serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingkar. Dia tak percaya ke Allah, kemudian dia ingkar pula apa yang disampaikan ajaran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Implikasi mengingkari kekuasaan Allah dan kenabian membawa kepada pengingkaran terhadap syariat, sekaligus membawa seseorang itu mengingkari rukun iman dan menolak yang dibawa oleh Rasulullah. Bila dia tak percaya pada Allah, tak dia ingkar akan suruhan Nabi, artinya dia telah melakukan perkara yang kufur. Dia tak percaya pada Allah, rukun iman tak ada bagi dia. Mula-mula mengucap, lepas tu tak mengucap dah dua kalimah syahadah. Sedangkan mengucap dua kalimah syahadah tu ada rukun tu. Rukun nak mengucap dua kalimah syahadah. Baru beza di antara Islam mengucap dengan orang non Muslim mengucap. Dia saja dia nak menghina ataupun dia saja nak belajar, saja dia nak tiru. Try tengok aku nak belajar. Ada tak sama? Tuan-tuan rahmati Allah. Pergi tengok sahabat kita. Ada orang lok masuk apa? Dia saya minta tolong dia. Dia ada apa tu? Pelik kan dia? Baik. Kufur bermaksud tidak percaya kepada Allah. Tadi. Contoh, sebagai contoh. Menolak kepercayaan hari pembalasan. Dia tak percaya adanya hari pembalasan. Contoh. Menolak hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dia menjadi kufur. Menyatakan salat fardu merugikan masa. Semayang rugi masa. Kalau gunakan masa untuk semayang ni untuk produktiviti, akan lebih meningkat. Sebab kalau hampa berhenti pergi semayang Jumaat, produktiviti itu akan menurun. Dia anggap semayang Jumaat itu akan merosakkan bisnes dia. Macam zaman saya kerja dulu lah, saya dah ulang cakap dah ni. Zaman saya kerja kilang dulu. Kilang apa yang kita tak nak kerja? Di Penang. Atok kilang sebulan sekali. Cukup 3 bulan balik. Cuti 3 bulan SPM kan. Cukup 3 bulan balik kampung balik. Sekupang tak boleh balik. Raja dia tukar raja. Raja kilang orang putih. Raja kilang Jepun. Kilang Jepun semayang Jumaat kena selang seminggu. Sebab Jepun tak benarkan keluar semayang Jumaat. Dia sebulan hanya 2 kali saja. Minggu ni kita pi, minggu depan tak boleh pi. Minggu tu sekali baru boleh pi. Dia hadkan. Sebab dia rasa merugikan produktiviti pengeluaran dia. Produktiviti dia dan pengeluaran dia. Merugikan masa. Kalau dia iktikad pula macam tu, kufur. Telah menjatuh kufur. Menyatakan berpuasa pada bulan Ramadan melemahkan ekonomi dan lain-lain. Oleh kerana ada bulan Ramadan inilah menyebabkan orang mandom.
Orang tak larat, letih, banyak orang mati pasal tahan lapar, banyak orang gastrik pasal bulan puasa. Bulan lain tak pernah gastrik, tapi mai masuk bulan puasanya dia dapat kad gastrik dari kad doktor. No? Ramai yang menyebabkan puasa dia jadi gastrik. Tak tahulah gastrik tu buat ke jadi sendiri. Kalau dia i'tikad macam tu, akidah dia dah rosak, namanya kufur. Nah, juga. Tu kita nak belajar tu, kita nak tengok balik. Apa benda yang kita buat jadi kufur. Alright. Baik, kita tengok kufur nikmat pula. Manakala kufur nikmat bermaksud mengingkari Allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makhluk ciptaan. Contoh menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni ke jalan maksiat. Itu contoh dah. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi tapi dia guna untuk maksiat. Duit yang dia dapat, dia pergi beli arak, dia pergi beli dadah. Itu kufur nikmat. Enggan mengeluarkan zakat, sedekah dan lain-lain. Tak buat keluar zakat, artinya dia tidak melaksanakan kewajipan menunaikan zakat. Dia tak tahu nak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat dia, yang mana harta tu bukan milik penuh diri kita. Kita beli buku ni, Al-Malikut Tam, pemilikan yang sempurna. Salah. Kalau pemilik yang sempurna artinya kekal jadi hak kita. Tapi apabila kita mati, buku ni akan dimiliki oleh anak-anak, ataupun anak-anak tak mau dia bagi ke orang. Dia kata aku tak tiba baca menentang apa, dia bagi ke orang. Bukan milik tam, pemilik sementara. Tulis itu, dimiliki sementara oleh siapa. Sementara saatnya Allah Ta'ala bagi harta dekat kita, kita milik sementara saja. Allah Ta'ala bagi amanah dan kita kena tunaikan amanah harta yang Allah Ta'ala bagi. Kena pandai mengurus tadbir. Dapat harta banyak, lebih daripada nisab, lebih daripada haul, bayar zakat. Kalau dapat pula duit pampasan, sebab tanah dia tu termasuk dalam yang kerajaan nak buat jalan raya, bila termasuk terkena jalan raya, dia dapat duit segera, rikas ataupun duit dia dapat segera, rikas ni atau galian, dia dapat segera, dia kena bayar lala tu zakat. Dia tak boleh tunggu haul. Haul ni apa dah? Setahun sekali. Kalau nak tunggu guna Masihi, kita ada pengiraan dia Masihi. Kalau nak guna yang Hijri, pengiraan untuk Hijri 2.55%. 2.5% untuk Masihi, kalender orang putih. Kalau kalender orang Islam, kalender Melayu, dia kena 2.55%. Baik. Termasuklah zakat pendapatan, termasuklah zakat simpanan, termasuklah zakat perniagaan. Orang berniaga pasar malam pun dikenakan zakat, namanya zakat perniagaan. Pendapatan dia memang atas perniagaan tu. Zakat perniagaan gunting rambut, contoh ada, disebut sebagai perniagaan, kena bawa pi bil, bawa pi jumlah, kena tak? Kira-kira tengok Allah kurang daripada nisab 25 mayam. Lah 25 mayam berapa duit? 6,000 lebih ada kot, 6,000 lebih dulu, 4,000 lebih. Lah 6,000 lebih kot perempuan tahu. 25 mayam. Kalau ujung pendapatan, ujung dari ujung dia tu kurang daripada 25 mayam, artinya kita penerima zakat. Buka perniagaan tak untung pasal tak bayar zakat. Itu zakat kena buat keluar. Apa juga bentuk perniagaan, niat satu kita nak berniaga. Niaga apa ni? Tepung talam. Aku nak jual tepung talam ni biar sampai boleh bayar zakat. Allah Ta'ala akan bagi anugerah jalan. Akhirnya dia berjaya. Tepung talam, satu Malaysia orang beli kat dia.
Ada nak boleh basi ya no. Tak nak tempat. Contoh dia kan kuih pau kan. Lagi orang berniaga apa lagi? Law ni berniaga macam-macam. Berniaga kain. No, dalam internet. Berniaga yang kena zakat. Yang ini terpulang kepada akidah dia. Iman dia. Iman dia. Dia nak bayar ke tak? Tak mau bayar. Bayar tak ada. Tak ada masalah. Ada siapa nak pergi tetak dia, tak ada. Atas keimanan dia. Tapi kalau belajar akidah, kalau tak bayar zakat, kufur. Namanya kufur nikmat. Oi, bayar. Bayar tu dalaman punya. Dalaman itulah akidah, iman. Dia kena bayar. Dia bayar. Itu nama dia akidah. Itu kena belajar. Oh, yang kalau tak buat keluar namanya kufur. Ya, tahap kufur. Kufur nikmat. Apa beza kufur dengan kafir tak? Kufuran. Kita dah dijadikan namanya kufur. Dekarkan dengan kafir. Kufur dia. Dia belum kafir. Baik, sekali lagi kafir. Sekali lagi kita tengok kafir. Faktor yang membawa kekufuran. Pasal apa yang orang kedekut sangat nak keluar zakat? Sayang. Hanya 2.5% kalau buat keluar tak membengkrakkan dia. Tak menjadi papa dia. Dia kaut keuntungan, dia hanya berkongsi pengagihan 2.5% daripada tu. Hak lain tu hak dia. Hak lebih tu. Kalau 6,000 pendapatan setahun, hak lebih 6,000 tu je. Lebih katakanlah 8,000. Hak 8,000 tu, hak asas 25%. Hak tuan. Hak tuan dia, hak kita. Ahli perniagaan. Tapi hak lebih tu je yang kena. Tu pun 2.5%. Bukan 25%. 2.5%. Sikitnya. Ambil buat keluar, takut jadi termasuk dalam golongan kufur nikmat. Pasal apa jadi lagu tu? Yang pertama, sebab pegangan agama yang lemah menyebabkan seseorang tidak dapat membezakan antara perbuatan yang membawa dosa atau pahala. Ustaz, saya sedekah banyak dah ustaz. Niatkan sedekah tu bagi tu untuk dijadikan sebagai zakat. Sebut, jangan duk malu. Ni zakat perniagaan saya. Boleh tak bayar dekat isteri? Boleh tak bayar dekat pak mentua, mak mentua? Tak boleh. Sebab dia di bawah tanggungjawab kita. Kita sepatutnya yang bagi makan. Tak boleh. Jangan bagi kat isteri. Jangan bagi dekat suami. Bang, oleh kerana bang duduk rumah mampu saja, saya berniaga, ambillah zakat saya. Tak sah zakat. Duk keluar laki bini tak pergi ke mana. Duk sebumbung. Awak kelak je kat tak. Daripada tak awak keluar. Itu memperolokkan agama. Kena awak keluar. Pasal apa yang takut nak buat keluar? Pasal pegangan agama yang lemah. Pasal apa pegangan agama lemah? Pasal tak belajar. Tak tahu. Bayar. Jangan duk taruh. Nak bayar tak mana? Tak tahu nak kira. Jangan buat pergi ke rumah saya. Buat pergi jual zakat lah. Suruh dia kira-kira tu terpulang. Nak bayar tak mana? Yang kedua, terpengaruh dengan hawa nafsu yang inginkan keseronokan dan kebebasan. Hawa nafsu memanglah teringin sungguh. Kalau terkongkong dengan ikatan akidah, sebab dia melakukan kufur, dia engkar akan perintah Allah, dia kufur tu. Dia kufur. Hawa nafsu dikena kongkong. Kita belajar akidah, belajar tauhid, belajar Islam ni dikena belajar tauhid. Tauhid ni, syariat ni, ataupun tauhid ataupun akidah ni, dia nak mengungkung hawa nafsu manusia, yang hawa nafsu ni berkehendak hanya kepada kejahatan. Nafsu amarah tu, lawamah dengan amarah. Amarah bisu. Lawamah ni contoh dia lah, kalau ada orang perempuan seorang pakai furdah, lalu depan mata, di belakang perempuan furdah ada yang pakai skirt, hak mana nak tengok? Dan try dia tanya. Lah ni tak mengaku kalau pusing kamera tanya. Tak, saya akan tengok furdah. Muhung. Mesti tengok belakang lah. Tak? Kita bawa kereta ni bawa kereta. Mak Saleh main berhenti naik motor. Mak Saleh kan tak tahu. Dia bukan tahu pakai apa. Naik motor. Agak-agak nak tengok gitu lah. Relin juga. Tentu dia sembang lah. Tu nafsu. Nafsu dia mesti nak ke arah keburukan.
Nak mengekangkan nafsu tak boleh, ni haram. Bang, hijau dah bang. Ya ke? Yang nak mengekang nafsu keseronokan duniawi ni ialah syarak, hukum syarak tu. Kalau tak patuhi hukum tu, jahanam dah manusia ni. Sama, lebih teruk daripada binatang. Balhum adal, bahkan lebih teruk daripada binatang. Allah Ta'ala kata. Ada, pernah kita tengok keluar dalam paper, anjing melakukan hubungan dari belakang, bukan dari tempat biasa, dari lubang keluar taik tu. Ada anjing buat ke tu? Tak ada. Tapi manusia ada. Anjing tak pernah pergi cari jantan sama jantan tu, tapi manusia ada, jantan dengan jantan kahwin. Ada di dunia ni. No, tuan-tuan rahmati Allah. Saya bukan rajin keluar, tapi rajin bertanya. Ada golongan ni, dia kata ada belakang tu, jantan dengan jantan ni kan gaduh duduk cari bilik apa belakang ni bangunan. Buka zip sikit lah belakang, londeh sikit lah. Jantan dengan jantan tuan lebih buruk daripada binatang. Lembu pun tak buat ke tu lah. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal pegangan agama tak ada. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal tak tahu langsung buat hukum. No, sebab tu ada setengah orang marah. Cakap dalam masjid, semua orang pandai, semua orang tahu, semua orang takut Allah. Cuba turun ke pergi berdakwah. No, kalau ada semua orang mampu turun pergi, tak apalah. Ada orang yang tak mampu. No. Baik, itu tu pengaruh dengan hawa nafsu. Sebab nafsu kita kena kongkong, kena kekang dia dengan pengetahuan, dengan keimanan, dengan belajar apa itu akidah. Kita tahu hukum, kita tahu azab. Apabila kita melaksanakan, kita dapat nikmat. Apabila kita buat, kita tahu dah Allah Ta'ala ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar ni. Allah Ta'ala kata bahkan aku di dunia dulu aku tidak sembahyang. Berat sangat nak sembahyang, menyebabkan masuk ke dalam neraka saqar. Oh, jadi kita tahu dah orang neraka saqar guni azab dia. Baik, sebab tu ada Ustaz Zakir tu, dia buat keluar buku 10 golongan yang dibebaskan daripada api neraka. 10 berdasarkan kepada hadis yang sahih. Adakah kita termasuk dalam 10 golongan ataupun satu jadi ya? Tak dapat 10 pun. Ustaz Zakir buat tajuk dia. Dia pergi hantar rumah tu di buku dia di rumah 10 buah. Insya-Allah saya boleh habaq lah. Itu akidah. Sebab itu yang Rasulullah kata dalam hadis, 10 golongan yang bebas daripada api neraka. Kita nak bebas daripada api neraka? Nak. Adakah termasuk dalam 10 golongan ni? Ada hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Kalau kita buat lagu ni bebas daripada api neraka, buat lagu ni Nabi kita jamin bebas daripada api neraka. Di golongan-golongan tersebut dah Ustaz Zakir buat. Tuan-tuan rahmati Allah. Yang ketiga disebabkan kerana faktor kekufuran. Yang disebabkan kerana faktor kekufuran ni, yang tiga ialah kesempitan hidup, menyebabkan seseorang sanggup melakukan kufur untuk memenuhi keperluan hidup dia. Dia sanggup buat apa sahaja untuk mendapatkan kesenangan di dunia. Kadang-kadang ada orang yang susah. Sebab Nabi SAW kata, kebanyakan orang yang masuk ke dalam syurga ni, kebanyakan ramai di antaranya yang miskin. Tapi ada juga golongan yang miskin yang menyebabkan dia kufur. Pasal apa hang tak puasa? Hampa puasa tak apalah, hampa buka puasa, hampa ada makanan. Kami puasa dengan buka dengan puasa sama. Duk macam tu juga, lebih baik kami tak puasa. Puasa ni diperintahkan untuk hampa orang yang kaya. Kami ni orang miskin kena cari. Bila kami mencari, kami buat kerja panah terik. Bila dah panah terik, buka puasa. Sedangkan dia macam ni, dia buat hukum puasa ni pun satu bab juga. Kalau kita kerja yang memerlukan kudrat tenaga, contohnya orang kontrak buat projek, kontraktor ni pekerja kontrak.
Kita bancuh simen, kita plaster, kita siling, kita naik kayu, kita naik bumbung buat bangunan. Memang itu pekerjaan kita, maka hukum dia kita boleh berbuka puasa dan wajib menggantikan puasa disebabkan kerana keuzuran. Jangan tak puasa dulu. Banyak kan orang pasal apa tak puasa? Pasal hari ni memang nak pergi kerja, nak buat kerja kontrak, maka saya tak puasa. Katakanlah hari tu hujan, memang tak boleh nak buat, plaster tak boleh, nak baju simen tak boleh. Macam mana hukum dah? Tanggung dosa itu. Dia berdosa. Tu salah tu. Salah faham konsep. Kita wajib puasa dulu. Puasa dulu, bagi lapak tak tahan dah. Lok buat kerja sampai tak larat lembek, baru buka. Itu baru boleh buka. Ini siap-siap tak puasa dah, bawa bekal daripada rumah. Pipi sampai pukul 8 pagi sokok tu. Tak puasa sekarang ni bang. Aku nak puasa, aku kerja kontrak ni. Mana boleh. Wajib puasa dulu, buat kerja sat lagi, kalau tak tahan baru buka. Itu hukum dia. Jangan silap hukum. Jangan silap. Kalau dia kata disebabkan kerana dia kerja kontrak menyebabkan dia tak boleh puasa, semua orang mengaku saya tak puasa, kerja kontrak. Jangan tangkap saya pekerja kontrak nak buka. Hujan, kalau main hujan apa jadi? Berdosa lah dia, dosa. Tanggunglah dosa. Tak boleh tuan. Jangan menghalalkan cara. Islam bukan menghalalkan cara. Tak. Islam tetap hukum. Kalau sampai ke tahap nak mudarat diri, dia suruh buka. Tapi tang wajib bayar, tetap kena bayar. Baik. Seterusnya. Pukul 9. Seterusnya. Riddah. Riddah ni sama murtad. Kita dengar bunyi riddah ringan sikit. Riddah sama dengan murtad. Riddah bermaksud berpaling atau keluar daripada agama Islam. Ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Dia berpaling ataupun keluar daripada agama Islam. Sebab dia ingkar, dia menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Seseorang itu boleh dianggap murtad apabila dia melakukan 3 perkara. Yang pertama melalui i'tikad. Yang kedua melalui perkataan. Yang ketiga perbuatan. I'tikad, hak dalam tu akidah dia, i'tikad tu. Macam mana yang dikatakan rosak ataupun dia menjadi riddah, menjadi murtad melalui i'tikad, iaitu apabila dia berniat hendak meninggalkan agama Islam. Ni yang payah jadi orang Islam, nak kena pakai tudung, nak kena tutup sana, tutup sini. Jadi payahlah Islam. I'tikad jadi payah. Tengok-tengok tu agama depa senang. Tak gaduh apa. Pakai apa pun tak gaduh. Telanjang itu tak apa. Dia tengok bandingan agama. Tak boleh. Akidah kita rosak dah tu. Main satu ketika umur dah meningkat, baru menyesal. Silap dulu. Kalau berlaku kesilapan dulu, namanya murtad tu. Sebab dia i'tikad dah. Baik, yang tu yang kita nak belajar asas ni, asas dia, asas. Yang kedua perkataan. Berlakunya murtad disebabkan kerana perkataan disebut. Dia buat keluar dalam radio, dalam TV, dalam sahabat, dia buat pengakuan, aku keluar daripada agama Islam. Dia buat pengakuan. Perkataan disebut. Dia isytihar, sekarang aku bukan Islam. Nama aku orang lain dah. Dia minta, dia naik mahkamah, turun mahkamah, minta tukar nama. Tuan-tuan rahmati Allah, perkataan tu. Mula-mula i'tikad lah hati dia nak keluar, lepas tu ada perkataan keluar. Dah dua dah perkara yang dia buat. Dan yang ketiga namanya perbuatan. Dia menganut agama selain daripada agama Islam, masuk Kristian.
Lina jual kan. Itu tuan rahmati Allah, artinya dah berlaku murtad. Apa faktor yang menyebabkan dia riddah ataupun dia murtad ni? Ialah disebabkan oleh lemah pegangan agama. Sembahyang pun tak benar. Nak jadi orang Islam apa kalau tak sembahyang? Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, sehari semalam sembahyang 5 waktu. Yang kedua, rukun iman dia atok 1, 2, 3, 4, 5. Kemuncak keimanan, kemuncak orang Islam ialah menunaikan haji. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau sampai nak kena berhutang dengan bank rakyat, itu bank lain, nak pergi ke Mekah berhutang apa? Dia tak man istata'a ilaihi sabila. Tapi lain hukum dia, orang yang korban dengan ada apa dia tu? iPad, you know iPad? Kecil berapa ni, aku besar. Dia beli iPad ni berapa ribu. iPad bukan sama macam tablet Samsung. Tablet Samsung besar ni 6 inci. Saya tak main hari ni. Tablet Samsung 1,300 lah murah dah. Tapi kalau iPad mahal, 2,000 lebih. Kalau Maxis banyak bulan kan, bulan sanggup. Tapi kalau nak korban, ketak tangan ni. Jadi kita tak jadi korban bang, nanti isap dululah, simpan balik. Berdosa, dosa. iPad boleh beli. Korban berapa ratus lah ni? 600 lebih kan? Mahal dah. Contohlah 600 juta lah, 600 lebih. 600 lebih je, iPad 2,000 lebih. Sanggup beli, pejam mata beli juga. Gaji tengah 2,000 lah. Nak makan apa pula ni bang? Makanlah apa pun, janji aku dapat iPad. Tidur pun dalam iPad. Duduk saya saja garis, tak tahu nak buat apa kan. Kayaknya telefonnya nak guna pun, nak bayar bil untuk email dan untuk internet mahal juga. Jadi guna telefonnya lah. Guna telefon buruk ni senang. Halo. Contoh, kalau dah mewah tak ada masalah. Tapi masalahnya kita mewah untuk yang lain, tapi untuk ibadah korban takut. Habis duit lah tak 600 lebih, 700 lebih. Kalau lembu besar sikit 700 lebih. Ada yang 800 lebih lagi besar lembu dia. Tuan-tuan rahmati Allah. Kena jaga. Hak tu kena jaga juga, itu orang Islam. Jadi hukum wajib kata kita buatlah. Orang yang ada pendapatan, saya dah abang dah, hukum dia makruh. Orang yang wajib boleh sanggup, ada kemampuan untuk menunaikan korban, tapi dia tak tunaikan korban, hukum dia makruh. Dia makan gaji dia tu, hidup dia duk makruh, tak boleh tunaikan korban. Kalau nak keluar seketui tak boleh, himpunlah sehari RM1. Kalau tak boleh RM1, sehari sekupang. Akhirnya cukuplah 600, boleh juga sehari sekupang. Tuan-tuan rahmati Allah. Itu hukum. Itu semua faktor akidah. Itu faktor akidah tu, semua akidah. Yang boleh menyebabkan ni ialah pegangan agama yang lemah, menyebabkan riddah ni, menyebabkan riddah. Jahil tentang akidah, tak pernah belajar bab akidah. Sebab tu dia sanggup murtad, sebut terang-terang. Sebab dia jahil tentang akidah dan hukum-hukum Islam, ataupun terpengaruh dengan tawaran kebendaan. Kalau hang nak dapat duit allowance, hang pi ke pusat ni. Kalau hang pi ke pusat ni dapat sebulan sekian-sekian duit. Tuan-tuan rahmati Allah, bila kita berjalan luar sikit, banyaklah pandangan, banyaklah pengalaman. Saya duduk parti tengok muka Melayu, tapi dah dia punya tangan dia tu, dia dah bersalib tadi, dia dah buat apa nama sembahan. Tengok, ya Allah, rosak masuk dia dikajang dulu, kajang lagi masalah. Apa lepas tu implikasi kesannya setelah kita murtad atau riddah?
Apabila seseorang itu telah murtad atau keluar dari Islam, mahu atau tidak mahu, mereka ni terpaksa menerima kesan pada diri. Macam mana pun, nak tak nak, dia kena terima kesan pada diri dia, sebab dia buat pengakuan, dia i'tikad, lepas tu dia sebut perkataan, dia buat perbuatan pula. Kesan pada diri dia, pada keluarga dia, pada masyarakat dan negara. Hubungan suami isteri akan terfasah, akan terbatal. Fasah ni batal. Kalau dia berkahwin, suami dia tu murtad dah murtad, maka akan terfasah dengan sendiri. Tak payah duk tunggu suami cerai dia, tak payah. Pergi pejabat agama, habaq kata suami saya ajaran sesat, ajaran yang menyeleweng, dia tak percaya habaq ni, fasah. Buat keluar surat mahkamah akan buat keluar fasah perkahwinan tu terpisah. Tapi orang yang fasah ni tetap ada iddah bagi perempuan, bukan lelaki. Dan orang yang terfasah ni tak boleh rujuk balik, sebab depa bukan bercerai, depa fasah kahwin. Seolah-olah macam perkahwinan dulu tak sah, terfasah. Bila terfasah, maka tidak ada rujuk balik, kecuali kalau dia bertaubat kembali balik Islam pun semua, dia boleh kahwin balik, angkat nikah semula. Terpasah dengan sendiri, ataupun dia mengetahui bahawa suami dia Syiah dah sekarang. Tuan-tuan rahmati Allah, kena hati-hati, jaga bab akidah. Dia tak boleh nak duduk sekongkol, duduk sebumbung, tak boleh, terfasah. Tapi bagi orang perempuan tetap ada 3 kali suci haid untuk diri dia. Dalam Islam, seseorang yang berkahwin, orang perempuan nak berkahwin, syarat dia sah perkahwinan dia ialah bebas daripada iddah. Kalau masih lagi dalam iddah, kahwin depa tak sah. Kahwin tak sah, dia melakukan hubungan zina, tak sah. Dapat anak zina, dapat anak zina. Kenapa Islam buat macam tu? Sebab nak memelihara keturunan yang bakal dikandung oleh isterinya, keturunan suami dia yang baru. Apabila 3 kali suci haid, artinya hak benih-benih hubungan hak yang lama punya mungkin terselit celah mana, keluar sekali, keluar 2 kali, keluar 3 kali, suci bersih elok. Kali yang 3 dah selesai mandi apa, boleh angkat nikah, kahwin dengan perempuan yang difasahkan. Itu hukum dalam fiqh. Dia memelihara kesucian perempuan. Sabarlah nak buat ke mana, 3 bulan 10 hari je. Mana yang selalunya tak sabar belah laki. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, itu implikasi dia. Malah dia terfasah, satu, haram menerima harta pusaka daripada waris. Haram, tak boleh terima. Haram menerima harta pusaka daripada waris yang beragama Islam. Bila kita ada anak seorang yang telah riddah, melakukan riddah, putih, bahagi harta pusaka ni tak termasuk dia, dia tak boleh terima, tak boleh. Dan haram dikebumikan di perkuburan Islam. Koreksilah Tik Imam dekat anak saya tahulah, tolonglah, tak boleh. Itu nak tanam tang mana? Di luar pagar kubur orang Islam, luar pagar, sebab bukan Islam, di luar. Baik. Serta menjadi penghuni neraka buat selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Dia jadi penghuni neraka selama-lamanya sebab dia riddah. Ini kita takut. Sesuatu perkara yang kita buat, kita takut ada kesan dia. Kesan dia syirik, kesan dia kufur, kesan dia riddah, murtad. Baik. Habis ya. Itu kita belajar bab asas. Sebab apabila nanti kita akan masuk pula dalam bab perkara apabila kita mengucap 2 kalimah syahadah. Kita Islam mai daripada keturunan. Kalau ada Islam yang baru masuk, di hadapan saksi semua, dia mengucap 2 kalimah syahadah, buat pengakuan tasyahud, ikrar lisan, tasdik biqalbi, yakin di hati, dia ikrar masuk Islam, nak masuk Islam, bukan kerana paksa, bukan kerana nak kahwin dengan dia,
Bukan. Saya masuk Islam atas kerelaan, ikhlas saya menerima Islam. Okey, mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Dia ucap ikrar bil lisan, tasdiq bil qalbi. No? Jadi yang tu yang kita buat, tapi kita tak pernah buat sebab kita keturunan. Yang kita buat dalam sembahyang. Daripada kecil kita duk mengucap dua kalimah syahadah dalam sembahyang. Tapi kalau tak pernah sembahyang, macam mana nak mengucap? Celah mana mengucap? Sembahyang tak? Itu orang macam pastikanlah anak-anak sembahyang. Kena pastikan, kena perang sungguh dengan mereka buat sembahyang. Duk saja-saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bukan suruh mengucap waktu nasyid. Tiada Tuhan melain selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tu burung boleh menyanyi. Dia kena buat pengakuan, pengiktirafan bila dia sembahyang sehari semalam 5 waktu. Maka kita kena ajak pula apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, ikrar bil lisan, kita ikrar, kita sebut dengan lidah, tasdiq bil qalbi, kita yakin di hati tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah. Ada perkara yang menyebabkan terbatalnya pertuturan ataupun ikrar kita itu tadi, terbatal dua kalimah syahadah disebabkan kerana perbuatan, perkataan, dan juga disebabkan kerana niat ataupun i'tikad kita. Kalau kita mengatakan yang ni kita menjadi kufur. Kalau kita buat yang ni kita menjadi riddah. Kalau kita buat lagu ni kita menjadi syirik kepada Allah. Ajak anak, tuan-tuan rahmati Allah, ni untuk diri saya. Saya balik, anak saya balik asrama, saya duduk, saya bentangkan. Percaya tak kita ni ada CCTV? Apa benda CCTV ayah? CCTV ni ialah Allah Ta'ala letakkan para malaikat kanan dan kiri, raqib dan atid. Dia jadi CCTV. Ke mana juga kita pergi. Kalau cuba nak tipu Abah pun dalam jawapan ketika Abah bertanya, malaikat mengetahui, Allah Ta'ala Maha mendengar dan mengetahui. Abah nak tanya, agak-agak dia berani tipu? Tak berani dah. Agak-agak dia nak mohong kita? Tak berani dah. Ingat jadi artinya kita kena tanam akidah, tanam. Kalau tak tanam, siapa yang nak tanam? Ultraman tanam. Ultraman, hebatlah Abah, Ultraman kuat Abah. Pasal dia boleh lawan raksasa. Itu akidah budak-budak ditanam. Sebab kita tak tanam. Tuan-tuan rahmati Allah, kena sebut. Baik, selesai. Jadi, ada soalan? Tak ada soalan? Salam. Penjelasan dia? Minta penjelasan orang lain? Payah. Dia tanya soalan kalimah Allah tu dalam Bible. Dia penjelasan yang panjang. Penjelasan yang panjang. Macam di negara Arab ataupun dalam Al-Quranul Karim, kalimah Allah tu, kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, kalimah Allah tu ditulis bengkok macam tu. Dia punya fathah dia tak letak alif angkat lintang. Dia begitu je. Allah dia fathah. Jadi panjang. Tapi bila kita sebut dua harakat, Allahu, kita sebut Allahu Akbar. Nak membezakan di antara Tuhan yang dulunya dipersembah sebagai berhala, ilah dengan Allah yang apabila kita mengiktiraf sebagai Allah, dan Allah sendiri meletakkan kalimah Allah sebagai Allah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala meletakkan dirinya tu dinamakan sebagai Allah. Maka soalan tanya, adakah layak agama lain meletakkan Allah sebagai Tuhannya? Tak layak.
Sebab tak sama akidah kita dengan akidah muslim. No. Baik, tak sama, tak boleh ya. Sebab kalimah Allah hak untuk orang Islam. Allah. No. Non muslim tak boleh guna kalimah Allah. Baik, habis. Tak ada no. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Allahumma faqahhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ard bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Andai ada terkasar bahasa, ampun dan maaf dipinta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.